Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razak Abdullah dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Jualan runcit suku pertama tahun ini meningkat berbanding suku keempat tahun lalu. Program Riadah Hijrah manifestasi penghayatan peristiwa hijrah. Status harian normal baru COVID-19, 1 kes dalam kategori 5 dan 2 kes dalam kategori 4. Kementerian Kesihatan juga maklumkan 1,211 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 80%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 53.4%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 75%. Jualan runcit pada suku pertama tahun ini meningkat 4.8% berbanding suku keempat 2021. Namun prestasi jualan runcit pada suku pertama 2022 menunjukkan penurunan tahun ke tahun sebanyak 3.9% dengan anggaran nilai daripada 468.5 juta ringgit kepada 450.1 juta ringgit. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menyatakan dari segi jumlah jualan, pertumbuhan negatif dicatat sebanyak 8.4% tahun ke tahun. Penurunan jualan runcit terutamanya didorong oleh penurunan jualan di stesen minyak 21.7%, berikutan kekurangan permintaan domestik, diikuti dengan penurunan jualan di gedung serbaneka, jualan tekstil, pakaian dan kasut dan jualan runcit. Perkhidmatan makanan dan minuman juga menurun 10.3% berbanding suku pertama 2021. Dari segi jumlah jualan, aktiviti makanan dan minuman mencatat pertumbuhan negatif sebanyak 10.6% tahun ke tahun. Ia disebabkan oleh hasil jualan restoran yang menurun berikutan had kapasiti yang ditetapkan. Manakala bagi perkhidmatan makanan dan minuman pula meningkat pada suku pertama 2022 berbanding suku keempat 2021 disebabkan peningkatan permintaan domestik berikutan peralihan ke fasa endemik. Laporan penuh boleh diperoleh melalui laman sesawang JPES seperti yang tertera. Meskipun pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 hampir ke penghujungnya. Semalam berlangsung pertandingan dikir keputeraan, anjuran Jawatankuasa Takmir dan Belia Wanis, Masjid Hasan Al-Bolkiah, Kampung Mentiri. 8 kumpulan menyertai pertandingan yang dihasratkan untuk mempertahankan dan mengekalkan warisan berzikir di negara ini. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Di daerah Tutong pula pentas perayaan dimeriahkan dengan tayangan layar klasik yang dikendalikan oleh Majlis Belia Brunei. Antara yang hadir Dayang Karunisa binti Haji Ashari yang di-Pertua Majlis Belia Brunei. Memorandum Persefahaman bagi kerjasama ke arah pembangunan modal insan dalam sektor perbankan dan kewangan dimeterai. Ikuti bahan beritanya selepas ini.
Majlis Perundingan Kampung dan Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung Kawasan 2 Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Mentiri pagi tadi menganjurkan Majlis Khatam Al-Quran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara, diikuti dengan bacaan selawat tafrijiyah beramai-ramai. Bacaan Khatam Al-Quran dikepalai oleh Awang Rahim bin Begawan Pihin Siraja Khatib, Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tamin yang juga membaca tahtim dan doa khatam. Institut Kepimpinan dan Kewangan Islam Brunei BILIF dan Institut Perbankan dan Kewangan London LIPF baru-baru ini memeterai memorandum persefahaman MOU bagi kerjasama dan kolaborasi ke arah pembangunan modal insan dalam sektor perbankan dan kewangan. Menandatangani bagi pihak BILIF, Dayang Hajah Sufinah binti Haji Saad, Ketua Pegawai Eksekutif BILIF, manakala LIPF diwakili oleh pengarah urusan pendidik profesionalnya, Mark Hitton. Dengan MOU tersebut, BILIF kini menawarkan diploma profesional dalam perbankan dan kewangan dan LIPF pula diploma lanjutan dalam perbankan dan kewangan. Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam kemarin mengadakan projek titian kasih dengan mengagihkan makanan dan sumbangan pakaian terpakai kepada golongan memerlukan. Acara diadakan di Ibu Pejabat Persatuan berkenaan. 500 kontainer bubur kacang dan 100 kontainer nasi ayam diagih-agihkan kepada orang ramai terutama golongan memerlukan termasuk yang berdaftar di bawah Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim dan warga Kompleks Rumah Kebajikan KRK Belimbing Subuk. Hadir Dayang Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Golongan belia merupakan tonggak penting dalam memajukan bidang sukan negara sama ada di peringkat serantau maupun antarabangsa. Mula-mula memain paintball ni macam as a sport macam biasa saja. I didn't realise it will lead to more serious lah for paintball ni. Paintball ni is a good sport for everyone regardless kamu punya umur ataupun fizik. So saya suka berjumpa dengan orang-orang baru, buat kawan baru. So paintball ni pun help myself untuk self grow and self development. Saya juga pernah mengikuti few locals tournament di Brunei dan juga di Singapura baru-baru ini. Dan saya juga menganjur Rojak Sunday in which orang baru yang baru kan belajar pasal paintball dan untuk orang pengalaman untuk bermain paintball pada setiap hari Ahad pagi. So just to get together untuk membesarkan, membangunkan lagi komuniti Brunei Darussalam. Rancangan pada masa depan ialah untuk membangunkan lagi sukan paintball di Brunei Darussalam dan juga untuk mendevelop and grow Brunei community, paintball Brunei community as a whole. So insyaAllah saya akan cuba menolong di as soon as where I can get lah. Awalnya kami bermain secara for fun ataupun bermain klasik bersama kawan-kawan dan tertubuhnya satu tim untuk kami mencuba bermain secara kompetitif. Sebelum kami bermain di 31st SEA Games Hanoi Vietnam, kami bermain di CEC dan juga Reza Invitational. Saya rasa amat berbangga dan juga teruja untuk mendapat mewakili Brunei Darussalam di SEA Games Hanoi. Bermulanya kami bermain 2017, bermain Group of Survival selama 1 tahun. Dan kami di sana ada pengalaman bermain turnamen di Brunei, turnamen damit-damit saja. And then beberapa bulan kemudian kami bermain PUBG untuk for fun saja. Tetapi ada yang membuatkan kami untuk ketagihan bermain turnamen. Rasanya amat bangga kerana membawa nama Brunei and then berjumpa dengan tim-tim lain yang berkualiti dan bagus. Selamat menyambut Hari Keputeraan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 tahun. Selamat Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
Saya mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah Duli Tuan Fatih. Daulat ke bawah Duli Tuan Fatih. Kumpulan Bank Baiduri mengadakan forum kepimpinan pertamanya mengenai membina budaya tempat kerja yang kukuh dan positif. Forum sehari itu bertujuan memupuk kepimpinan yang baik, membina budaya kerja yang lebih kukuh serta meningkatkan pemahaman keseluruhan dalam pengurusan ke arah memupuk tenaga kerja yang produktif. Forum juga bertindak sebagai platform untuk memudahkan dialog antara pengurus kanan dan pemimpin lain dalam kumpulan untuk berkongsi pengalaman dalam menguruskan pasukan sendiri. Unit Sukatan dan Timbangan SDT Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengendalikan perkhidmatan pengujian mudah alih ke atas alat sukat dan timbang di Pasar Pantai Jerudong. Hasil daripada perkhidmatan tersebut, unit SDT telah mendaftarkan sebanyak 13 unit alat sukat dan timbang. Dalam tempoh 12 bulan kebelakangan, unit tersebut mengukahkan perkhidmatan berkenaan sebanyak 11 kali yang menumpukan kepada peniaga-peniaga yang menjalankan perniagaan di tamu, pasar dan gerai jualan bermusim bagi memastikan alat sukat dan timbang adalah berdaftar, sah dan tepat. Sebagai perkhidmatan tambahan, pembekal-pembekal yang mempunyai 10 unit ke atas alat sukat dan timbang bolehlah membuat temujanji bagi pemeriksaan dan penelitian ke atas alat sukat dan timbang milik syarikat pembekal di premis perniagaan masing-masing sebelum dipasarkan kepada pelanggan. Sempena sambutan awal tahun 1444 Hijrah, pelbagai pihak di negara ini mengadakan acara sukan riadah. Pagi tadi, Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Sungai Besar mengadakan walkathon yang bermula dan berakhir di masjid berkenaan. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Acara bertujuan menyambut kedatangan Tahun Baru Hijrah dan mengeratkan silaturahim dalam kalangan Jawatankuasa Takmir Masjid. Kumpulan Syababul Iman bersama Jawatankuasa Takmir Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurung juga mengadakan aktiviti berjalan kaki sejauh 2.6 kilometer. Di daerah Temburung, Jawatankuasa Takmir dan Belia Balai Ibadat Kampung Sibut bersama Jawatankuasa Majlis Perundingan Kampung Sibut dan Sumbiling turut mengadakan program seumpamanya. Program dihasrat bagi menghayati peristiwa hijrah selain memanfaat masa lapang dengan aktiviti sihat. Pendakian hijrah sempena awal tahun baru 1444 Hijrah menggalakkan budaya hidup sihat melalui riadah mendaki bukit. Pagi tadi, Majlis Perundingan Kampung Mata-Mata, Jawatankuasa Takmir dan Muslimah Balai Ibadat Kampung Mata-Mata dan Jawatankuasa Taman Rekreasi Bukit Silat mengadakan aktiviti itu di Taman Rekreasi Bukit Silat. Terdahulu diadakan ceramah bertajuk Hijrah yang disampaikan oleh Haji Hanafi bin Haji Zaini, Pegawai Agama Pusat Penyebaran Al-Quran Mabim. Aktiviti pendakian hijrah antara lain bertujuan mengeratkan silaturahim selain membesarkan syiar Islam.